Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله الفاتحة. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح لما ألق وختم لما سبق ناصر الحق بحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Yang dimuliakan pengurusi majlis Ustaz Syuhaimi, yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Khairi, kepada seluruh ahli jawatankuasa masjid, ahli jawatankuasa Khuriyah, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu ayah muslimin dan muslimat. Alhamdulillah, pada malam ni dengan ketentuan daripada Allah yang Maha Termulia, pukul 12 saat lagi kita di dalam perintah PKPB. Dengan takdir Allah Ta'ala diprogramkan pada malam ni, maka sempat untuk kita mengadakan sambutan Maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi tahun 1442 Hijrah. Ini semua ketentuan Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita syukur dengan nikmat yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala. Di samping Alhamdulillah kita mendapat keputusan arahan tadi, iaitulah Masjid Surau boleh teruskan aktiviti dengan syarat mematuhi SOP, jarak, mas dan seumpamanya. Alhamdulillah, ini adalah nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Sebenarnya ayah saya Korea sini, rumah dia belakang Taman Belimbing tu. Saya Muhammad Fazlul Helmi nama sebenar, bin Raizan. Helmi Syafi'i itu gelaran di pondok dulu. Jadi Alhamdulillah, pada malam ni kita memperingati sirah junjungan besar Nabi SAW dengan cara kita selang dengan bacaan berzanji, kemudian qasidah. Moga-moga Allah Ta'ala terima majlis kita ini dan menjadi keberkatan kepada kita kesemuanya yang hadir pada malam ini. Jadi Alhamdulillah, Majlis Maulid Rasul diasaskan oleh ulama kepada kita berdasarkan nas-nas yang kukuh daripada nas-nas di dalam agama Islam. Nabi SAW bersyukur dengan kelahiran baginda dengan cara berpuasa pada hari Isnin. Ini adalah tanda syukur Nabi kita kepada Allah Ta'ala kerana memperzahirkan Rasul kita ke alam yang nyata, maka Nabi kita berpuasa. Maka dikiaskan daripada syukur itu dengan segala kebajikan, ketaatan yang boleh kita buat. Maka ulama dia ambil daripada nas-nas agama yang tidak bertentangan, yang tidak bercanggah, yang tidak dilarang di dalam agama, maka diadakan himpunan. Alaikum bil jamaah, lazim ulimu di dalam keadaan berjemaah. Itu saranan daripada Rasul kita. Berhimpun buat apa? Bukan saja-saja nak cerita sirah junjungan besar Nabi SAW. Allah suruh, qala Allah Ta'ala wa zakirhum bi ayyamillah, sebut olehmu akan hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebut nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala suruh cerita Nabi Musa, cerita yang berkaitan dengan Nabi Musa terlepas azab daripada Firaun dan seumpamanya.
Yang kedua, kita berhimpun pada malam ni untuk berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita solat, Allah tidak. Kalau kita berpuasa, Allah Ta'ala tidak. Tetapi berselawat, Allah mula dulu berselawat kepada Nabi dengan makna memberi rahmat kepada junjungan mulia kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Untuk kita ni berselawat. Pasal apa kita kena cerita kisah Nabi? Untuk kenal Nabi kita. Untuk kita ni kenal, apabila kenal, dia main perasaan sayang, cinta. Apabila cinta, taat kepada suruhan Rasul. Maka apabila kita taat kepada suruhan Rasul, bermakna kita taat kepada suruhan Allah Ta'ala. Kenal, sayang, cinta. Apabila cinta, taat, patuh kepada junjungan mulia kita sallallahu alaihi wasallam. Anak muda kita sekarang jauh daripada agama Islam. Pasal apa? Kerana pendedahan mereka, pengenalan mereka kepada junjungan mulia kita adalah kurang bagi mereka. Mereka lebih kenal artis-artis lebih daripada mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang menjadi idola ialah selain daripada Rasul, na'udzubillah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, sekiranya kamu kasih kepada Allah, ikut aku. Itu idola yang sebenar kita, iaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama diasaskan majlis Maulid Rasul ini kepada kita banyak kelebihan-kelebihan. Di antaranya kita ni bercerita sirah Rasul. Di antaranya kita ni berselawat kepada Rasul untuk mendekatkan hati kita kepada Rasul, untuk kita ni lebih kenal, lebih cinta, lebih beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita sayang kepada Nabi, Rasul jamin kepada kita, man ahabbani kana ma'il fil jannah. Siapa hak kasih kepadaku, ia akan berserta denganku di dalam syurga nanti. Ini adalah jaminan yang besar daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berkaitan dengan Rasul mulia? Kita tengok kertas. Tisu ni saya ambil lap tangan pun tak apa. Nah, tetapi kertas yang tertulis kalimah Muhammad Rasulullah wajib kita muliakan. Ini sekadar kertas. Apatah lagi manusia yang ada jiwa, yang ada hati, yang ada perasaan. Kalau berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia akan dimuliakan oleh Allah Taala. Moga-moga Allah Taala muliakan kita. Allah Taala muliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Al-adhiyai. Assalamu alaikum. Assalamu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Biya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك لا إله إلا السلام عليك أطهر الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغرابة السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغرابة السلام على المشوه بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام
kita, ulama-ulama yang terdahulu, mereka cakna, mereka mementingkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apabila datang bulan Muharram diingatkan peristiwa hijrah Rasul. Apabila sampai bulan Rajab diperingatkan akan peristiwa Isra wal Mi'raj. Apabila sampai Rabiul Awal diperingatkan peristiwa yang berkaitan dengan kelahiran junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam kata wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mentakzim memuliakan akan syiar Allah, sesungguhnya di dalam hatinya ada perasaan takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan yang mana mereka membentuk satu suasana kepada kita pada ketika dulu, maka kita membawa daripada amalan mereka untuk menghidupkan hati kita seperti mana mereka hidup hati mereka dengan Allah dan Rasul. Maka kita nak Allah Ta'ala hidupkan hati kita seperti Allah Ta'ala hidupkan hati-hati mereka, ulama-ulama, awliya-awliya kita yang terdahulu. Guru kami almarhum Tuan Guru Haji Saleh Syekh rahimahullahu ta'ala, tiap-tiap Rabiul Awal dia pesan, kalau tidak buat maulid secara besar-besaran, buatlah secara kecil-kecilan. Kerana maulid Rasul ni ada keberkatan. Allah Ta'ala angkat bala dan Allah Ta'ala menurunkan rahmat. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala memberi kepada beliau almarhum Tuan Guru memimpin masyarakat, termasuk ketua polis Belara hari 12 Rabiul Awal. DO pegawai daerah pun Belara beramai-ramai, begitu juga pegawai-pegawai agama, begitu juga imam-imam, semua turut bersama Belara untuk berselawat kepada, untuk mengingati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semasa hayatnya semua dikerahkan untuk bersama-sama memuliakan akan syiar Allah Subhanahu wa taala, menghormati akan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana guru-guru mereka di Mekah mendidik mereka macam tu. Kalau di Mekah dulu, tok guru dia almarhum Pak Da'i Mekah, abang kepada Pak Cuhim Gajah Mati. Di Mekah pada ketika itu Belara ramai-ramai ulama daripada Ma'la Belara, tala'al badrul alaina min saniyatil wada'i. Belara daripada Ma'la masuk ke Masjidil Haram dan dibacakan sirah Nabi dan berselawat ramai-ramai. Raja Mekah ketika itu Syarif di bawah pemerintahan Osmaniyah hadiah baju seorang selai kepada ulama-ulama kita yang berada di Mekah satu ketika dulu. Maka amalan ni dibawa balik ke Nusantara, termasuk di Fatani, di Kedah terutamanya, dan di seluruh tempat. Apabila tok-tok guru pondok hidup, maka hiduplah amalan Maulid Rasul pada tiap-tiap bulan Rabiul Awal. Bukan sahaja Rabiul Awal, bahkan seorang ulama di Mekah, Profesor Abu Yasir Muhammad Alawi Al-Makki rahimahullahu taala, beliau mengadakan bacaan sirah Nabi ni tiap-tiap malam Jumaat, diadakan bacaan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan hati kita kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi almarhum Tuan Guru meninggal, Tuan Guru Saleh meninggal tahun 2016, 4 tahun dah amalan ini masih lagi hidup. Disik 30 kawah nasi kena masak sebab ramai. Tapi tahun ni tak ramai lah sebab SOP. Walaupun SOP sambut juga, walaupun SOP berlarak juga dalam pondok dan dirasmikan oleh pegawai daerah pada tahun ini. Ini maknanya dihidupkan perasaan tanggungjawab kita untuk memuliakan, untuk kita ni sayang kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah kelebihan sudah kita maklum, dan insya-Allah kita akan baca secara ringkas Maulid Berzanji. Moga-moga Allah Taala berkati perhimpunan kita pada malam ini. ibraz haqiqatihil Muhammadiyah. Tak kala Allah Ta'ala mengkehendaki untuk memperzahirkan akan hakikat Muhammadiyah, maka awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan iaitu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini akidah kita. Orang bukan Islam
nak menciptakan satu bahasa yang menjauhkan kita daripada agama Islam. Maka diciptakan nama-nama yang lembut seperti alam semula jadi. Seolah-olah alam ni kita hidup cuai-cuai dah. Kita tidak. Akidah kita Ahlussunnah, Allah yang menjadikan. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah yang menjadikan langit dan bumi ini. Apabila disebut bencana, iaitu musibah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan bencana alam. Kalau sebut bencana alam, sampai masa dia gempa bumi, dia buat kajian. Bumi ni gesek-gesek tak gempa. Tak, kita ni musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila diberi musibah, bertaubat kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah taala. Maka Allah taala menjadikan makhluk yang pertama iaitu nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awaluma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Awal-awal yang makhluk yang diciptakan oleh Allah iaitu nur aku wahai Jabir. Kemudian nur itu dipindahkan daripada rasul kepada rasul, rasul kepada rasul, Adam kepada Idris, Idris kepada Nuh alaihi salam, dan seterusnya kepada Nabi Ibrahim. Itulah sebab Nabi Ibrahim tak terbakar. Sebab benih Rasul akhir zaman masih di dalam sulbi, masih di dalam tulang belakang Nabi Ibrahim AS. Seterusnya kepada Nabi Ismail, tok-wan Nabi, sampailah kepada ayah Nabi kita. Ini maknanya Allah Ta'ala nak ketika azali memperzahirkan akan hakikat Rasulnya, kekasihnya. Maka awal-awal makhluk yang Allah Ta'ala cipta iaitu nur Nabi kita Habibuna sallallahu alaihi wasallam. وَإِذْ ظَهَرَهُ جِسْمًا وَرُوحًا بِصُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ. Allah Ta'ala nak memperzahirkan akan Rasulnya dalam hakikat yang nyata, yang mempunyai badan yang sempurna dan roh disatukan ke dalam jasad. Maka Allah Ta'ala ketemukan jodoh di antara ayah dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi memiliki benih Rasul kita yang Rasul akhir zaman. Maka muka ayah Nabi terpancar cahaya segak muka ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berjalan di pekan-pekan, diminati oleh orang-orang perempuan. Bahkan orang perempuan tak rasa malu dah minta untuk berkahwin dengan ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayah Nabi SAW ke Syam. Apabila ke Syam, ada seorang anak bangsawan daripada golongan istana nak menikah dengan ayah Nabi. Tetapi Tok Wan Nabi tak bersetuju. Kerana ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang maha termulia. Maka Allah Ta'ala ketemukan jodoh ayah dan ibu Nabi ini bernikah di atas persetujuan daripada Tok Wan Nabi. Maka ayah Nabi ini berasa runsing, duduk rasa rimah. Pi sana orang ajak kahwin, pi sini orang ajak kahwin, lemah lah. Maka ayah Tok Wan Nabi kita Sayyidina Abdul Muttalib kata kepada ayah Nabi kita, wahai anak, ayah ada kawan namanya Pak Cik Wahab. Kamu pilah kawan dengan Pak Cik Wahab memburu di bukit-bukit, moga-moga kamu tenang. Apabila pergi memburu, dia luahlah perasaan dia. Pak Cik, saya ni tak tahan dah, lemah perut, orang duk ajak kahwin. Pak Cik Wahab kata, bakal bapak mentuanya, dia kata, kalaulah masalah ni tak ada jalan lain, penyelesaian yang terbaik iaitulah menikah. Jadi mau tak kahwin dengan anak dara Pak Cik? Pak Cik ada anak dara. Maka ayah Nabi kata, pilah bersama dengan ayah saya. Apabila berbincang dua orang di antara Tok Wan Nabi kita, daripada perbincangan Sayyidina Abdul Muttalib dan Sayyidina Wahab, maka bersetujulah untuk bernikah anak mereka iaitu ayah Nabi kita dan ibu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dakhalahu ila maqarrihi min sadafati aminataz zuhriyah. Allah Ta'ala telah memindahkan benih yang ada di dalam tulang belakang ayah Nabi ke rahim ibu Nabi kita yang bersih pada hari Ahad malam Isnin pada bulan Rejab tahun Gajah. Rejab dihitung sehingga Rabiul Awal, maka genap 9 bulan di dalam kandungan dengan sempurna. Maka pada hari Ahad malam Isnin bulan Rejab, Allah memindahkan benih daripada sulbi, daripada tulang belakang ayah Nabi ke rahim ibu Nabi kita yang bersih. Maka Allah Ta'ala membuat khusus bagi Rasul kita kemuliaan yang tidak dikongsi dengan mana-mana kemuliaan, iaitulah pada hari Isnin kemuliaan bagi Rasul kita. Mula turun benih hari Isnin,
Isra' Mi'raj malam Isnin, lepas tu pula wafat malam Isnin. Kemuliaan bagi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita pada hari Jumaat. Itu khususiat bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khassaha al-qaribul mujib bi an takuna umman li Mustafa. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya, tidak ada siapa boleh mengubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala mengkehendaki ibu Nabi iaitu Aminah, ayah Nabi iaitu Sayyidina Abdullah, tidak ada siapa yang boleh mengubah takdir Allah, ketentuan Allah taala yang maha termulia. Maka dengan takdir inilah Allah taala menentukan mereka dijodohkan bersama. Maka tidak ada orang yang boleh mengganggu-gugat ketentuan Allah taala. Dan ibu dan ayah Nabi terpelihara, Allah Ta'ala memelihara mereka. Ibu, ayah, tok wan Nabi, Allah Ta'ala pelihara mereka daripada melakukan perkara-perkara jahiliah. Tak terlibat, tidak berlaku perkara-perkara jahiliah. Walaupun di saat ketika itu zaman yang penuh kegelapan, zaman jahiliah. Siapa yang paling jahat, orang tu yang paling disanjung. Siapa hak paling jahat sekali, orang tu paling disanjung. Itu zaman kegelapan jahiliah. Tetapi walaupun begitu, Allah memelihara ibu dan ayah Nabi daripada tidak bersifat dengan sifat jahiliah. Waludiyatis samawati wal ardi bihamliha li anwarihi dzati. Wanudiyatis samawati wal ard, telah diumum oleh malaikat di langit dan di bumi, anna Muhammad qad humil, sesungguhnya Muhammad telah mula dibuntingkan. Sesungguhnya Muhammad telah mula dibuntingkan. Para malaikat bertebaran menyampaikan berita kepada seluruh alam, sama ada di langit dan di bumi. Ini kemuliaan yang Allah Ta'ala khususkan kepada junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Wal khadaqul musabbih Maka setiap makhluk yang mengenali Nabi, semua makhluk apabila dikhabarkan berita ini oleh malaikat, mereka bergembira. Seronok yang tak boleh digambarkan. Memang seronok sungguh. Dan mereka menanti saat-saat Rasul kita dilahirkan. Yang tak tahu apa, yang tak sedang apa malam tu hanyalah manusia sahaja. Makhluk lain semua seronok apabila dikhabarkan berita ini kepada mereka. وَقُسِيَتِ الْأَرْضُ بَعْدَ طُولِ جَدْبِهَا مِنَ النَّبَاتِ عُلَلًا سُنْدُسِيًّا. Allah Ta'ala telah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang mula menghijau di bumi Arab. Sedangkan ketika itu kemarau yang amat panjang, yang amat lama, kering kontang negeri Arab. Tiba-tiba Allah Ta'ala mentakdirkan seawal diturunkan benih kekasihnya ke dalam rahim ibunya, maka Allah Ta'ala membuat alam ini bergembira. Pokok-pokok tumbuh menghijau di bumi Arab. Moga-moga dengan keberkatan kita buat maulid pada malam ini, Allah Ta'ala tumbuhkan perasaan cinta kita kepada Habibuna sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Allah Ta'ala masukkan cinta kepada diri kita, isteri kita, suami kita, anak kita, zuriat kita, generasi kita. Begitu juga sahabat-sahabat jiran kita. Moga-moga Allah Ta'ala tumbuhkan perasaan cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. وَأَيْنَعَتِ الزِّمَاءُ وَأَدْنَى الشَّجَرُ لِلْجَانِي جَنَاحٌ. Buah-buah menjadi masak. Ini Allah Ta'ala membuat kegembiraan kepada tumbuh-tumbuhan. Pokok kenal Rasul. Ada satu cerita, Rasul kita berkhutbah di satu mimbar. Maka mimbar itu telah diubah dan ditukar dengan mimbar yang baru. Tiba-tiba Rasul berkhutbah. Apabila berkhutbah, mimbar lama, batang tamar benangis, teriak. Apabila teriak, Nabi kita kena pi pujuk sehinggalah dia diam. Ini menunjukkan pokok-pokok mengenali Nabi. Ada satu cerita di antara Bukit Sopa dengan Marwah, kalau kita kita keluar apabila sudah tahlul daripada Bukit Marwah, kita keluar daripada bukit tu, kita pi ke depan ni tandas.
Lepas tu kita menghala ke Maklah. Sebelum sampai ke perkuburan Maklah, dia ada 2 flyover. Flyover yang pertama, kemudian Masjid Jin. Flyover yang kedua, barulah kubur Maklah. Maka flyover yang pertama, kita lalu di situ ada 2 masjid, kiri dan kanan. Masjid sebelah kiri adalah dinamakan Masjid Syajarah, masjid pokok. Sebab apa nama masjid pokok? Kerana tapak masjid tu satu ketika dulu pokok pernah menjawab salam, mukjizat yang Allah Taala kurniakan kepada Rasul. Seorang Arab Badui, dia tak kenal Nabi, dia naik unta, dia kata, hang ni siapa dia? Nabi kata, ana Rasulullah, aku ni Rasul. Dia kata, aku tak percaya selagi tak ada putih. Maknanya dia nak mengingkarkan Nabi kita. Dia nak penjatuh, nak pelekeh Nabi kita, nak peleceh Nabi kita. Lalu Rasul kita tanya, apa yang kamu nak putih? Ada satu batang pokok tamar. Dia kata, selagi pokok ni tak bercakap, aku tak percaya kat hang. Maknanya dia nak peleceh Nabi, nak penjatuh Nabi. Rasul kata, sila pi dekat pokok tu, bagi tahu kata Muhammad SAW. Tiba-tiba dia pi kat pokok tu, ini mukjizat menyatakan kebenaran Rasul. Pokok itu menjawab salam. Maka dia terkejut yang amat-amat sangat. Dia nak sujud Nabi. Nabi kata, jangan, aku tak diutuskan untuk makhluk menyembah makhluk. Lalu dia mengucapkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini maknanya hidayah yang dia dapat daripada pokok yang mengenali Nabi SAW. Maka pokok-pokok bergembira pada saat ketika itu. وَنَطَقَتْ بِحَمْلِهِ كُلُّ دَابَّةٍ لِقُرَيْشٍ بِفِصَاحِ الْأَلْسُنِ الْعَرَبِيَّةِ. Maka binatang-binatang bercakap sesama mereka. Unta sama unta, kibah sama kibah, ayam sama ayam, ikan sama ikan, burung sama burung. Menghebohkan, menyampaikan berita yang disampaikan oleh mereka kepada mereka. Mereka, para binatang, turut gembira kerana Rasul kita didatangkan untuk memberi rahmat, termasuk kepada binatang. Itu kita nak sembelih, kita guna pisau yang tajam untuk memudahkan binatang itu mati. Maka mereka pun menyampaikan berita ini sesama mereka. وَقَرَّتِ الْأَسِرَّةُ وَالْأَصْنَامُ عَلَى الْوُجُوهِ وَالْأَكْوَابِ. Berhala-berhala jatuh tersembam, perang jatuh. Sebahagian daripada tokong-tokong jatuh ke muka bumi. Api sembahan Majusi 1000 tahun tak pernah terpadam, tiba-tiba terpadam. Istana Kisra ketak kerak 14 tiang, menunjukkan apabila tamat 14 pemerintahan raja di Parsi, di Kisra, maka tamatlah kerajaan dan diambil alih negeri itu oleh Islam dan dipimpin oleh Islam. Ini kemuliaan Allah Ta'ala nak nyatakan, apabila kebenaran itu tiba, maka kebatilan, kesesatan itu ditumpas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga dengan keberkatan kita hadir pada malam ini untuk mentakzimkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menyatakan syukur kita kepada Allah kerana Allah Ta'ala mengutuskan Rasul kita kepada kita. Moga-moga Allah Ta'ala lenyapkan sifat-sifat yang mazmumah dan Allah Ta'ala gantikan sifat-sifat mahmudah, dan Allah Ta'ala buang daripada pemikiran kita pemikiran yang menyimpang daripada agama Islam. Moga-moga Allah Ta'ala lenyap dan padamkan daripada diri kita. Begitu juga anak isteri, cucu cicit, zuriat-zuriat kita, sahabat-sahabat kita kesemuanya. وَتَبَاشَرَتْ وُحُوشُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ وَدَوَابُهَا الْبَحْرِيَّةُ. Binatang-binatang daripada timur dan barat semuanya turut bergembira, yang ada di langit, bumi dan lautan, seronok kesemuanya dengan berita yang disampaikan kepada mereka. Binatang kenal Nabi. Satu hari dhab menyaksikan penyaksian kebenaran Rasul. Ada Nabi, satu hari Nabi duduk mengajar. Maka Arab Badui ni dia main langkah sahabat, dia main berdiri depan Nabi. Dia kata, hang siapa dia? Dia tak kenal Nabi. Sahabat nak makik tabuh dah, dia kata jangan. Dia tak erti nak buat macam mana. Itu Rasul kita akhlaknya mulia. Nabi kata, ana Rasulullah. Dia kata, selagi dhab aku bawa ni besar dhab. Dhab ni bewak padang pasir, dia boleh makan. Sembelih boleh makanlah. Dia bewak padang pasir.
Dia bawa dhab, dia galah. Dia kata selagi dhab aku ni tak mengaku kata hang ni rasul, aku tak akan percaya ke hang. Nabi kata letak. Apabila letak, sama-sama letak tu dhab tu bangun dan tunduk kepada Nabi. Ya dhab, Nabi tanya, "Man ana? Aku ni siapa?" Allah Taala bagi dhab tu bercakap, ini mukjizat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku naik saksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Wa asyhadu annaka, dan aku menyaksi engkau Rasulullah, ada Rasul Allah Taala. Ini mukjizat. Kita lebih pada ni kita percaya sebab akidah kita Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kalau burung malakabau di belah Kedah ni pun boleh cakap. Kalau burung tiung pun boleh cakap hello. Ni apa masalah mukjizat? Maka kebenaran Allah Ta'ala nak menyatakan kebenaran kekasihnya Rasulnya adalah seorang Rasul. Maka dhab menjadi saksi ke atas kebenaran itu. Kijang cakap dengan Nabi, unta bercakap dengan Nabi. Ini adalah binatang-binatang ni kenal Rasul kita. Dan mereka itu seronok yang amat-amat apabila dikhabarkan oleh malaikat kepada mereka. Binatang-binatang pun turut bergembira. واهتزت العوالم من السرور كأسا رميا Maka tegas Syekh Ja'far Al-Barzanji rahimahullah, seorang orang yang alim yang mengarang pujian-pujian kepada Rasul. Bukan calang-calang orang. Siapa Syekh Ja'far Al-Barzanji ini? Sehingga kitab-kitabnya masyhur di Maghribi. Sehingga kan kitabnya dibaca di Mesir. Sehingga kan kitabnya dibaca seluruh di negeri Nusantara. Ia merupakan seorang mufti Madinah Al-Munawwarah. Katanya, tidak tegasnya semua alam ini bergembira pada saat dikhabar oleh malaikat pada ketika itu. Alam ini seronok bergembira. Nak ungkapkan dengan satu ungkapan, nak sampaikan, nak terjemah dengan satu bahasa, tak mampu kita nak ungkapkan. Maknanya semua alam ini bergembira dengan khabar para malaikat kepada seluruh alam, seluruh makhluk Allah Ta'ala. Wa basyaratil jinnu bi'idlali zamanihi wa antahadatil kahalam al-kahalatu wa rahibatir ruhbaniyah. Jin-jin pun turut bergembira kerana lama dah tak ada pemimpin yang memimpin agama. Jin ni macam kita lah, ada hak kafir, ada hak fasik, ada hak soleh, ada hak beriman. Seronok hak beriman ni, tak ada pemimpin. Apabila Nabi Isa diangkat naik ke langit, tak ada pemimpin, tak ada rasul. Apabila dikhabar oleh malaikat, mereka pun tahu dan berseronoklah para jin-jin ni. Dan ada juga hak tak seronok. Siapa hak tak seronok? Yang pertama, Iblis laknatullah. Yang kedua, padri-padri yang ubah agama yang sebenar. Yang ketiga, tukang-tukang sihir. Orang seronok, tetapi mereka ini dicampak oleh Allah ke dalam hati mereka rasa takut, gerun, rasa rimah pada malam tu. Tiba-tiba mereka merasa macam tak seronok, duka cita, rasa takut semacam saja. Allah Ta'ala campakkan ketakutan ke dalam hati-hati musuh Allah Ta'ala. Pandai daripada kalangan ulama-ulama ahli kitab, mereka berimpun bincang apa tanda pelik ni. Daripada kemarau tiba-tiba subuh, daripada api sembahan majusi tak pernah terpadam tiba-tiba terpadam. Dicerita, disampaikan pula berita Istana Kisra kata, pelik ni. Maka bincang mai sama-sama tu alim, orang-orang alim ulama ni, ahli kitab. Oh, ini tak lain tak bukan tanda Rasul akhir zaman tak lama lagi akan dilahirkan. Maka berseronoklah mereka, kagum
dengan kejadian yang Allah Ta'ala tunjuk kebenaran kepada mereka berdasarkan panduan kepada kitab-kitab mereka, maka mereka berasa seronok dan menunggu saat-saat kelahiran, dan nak cari siapakah Rasul yang akan memimpin Rasul akhir zaman itu. Dan kita tengoklah ni macam mana yang diceritakan oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji. Maka kita tengok tok-tok guru kita apabila mai bulan Rabiul Awal, lebih-lebih lagi mereka suka berkumpul meriwayatkan cerita Nabi, berhimpun dalam majlis Maulid Rasul. Di dalam majlis silaturahim, ulama bersama dengan ulama membicarakan tentang kelebihan-kelebihan Nabi, tentang kemuliaan-kemuliaan Nabi, tentang sirah-sirah Nabi, tentang pengenalan kepada Nabi SAW. Maka apabila mereka balik daripada majlis Rasul, mereka dapat satu perkara yang baru, lebih-lebih lagi untuk meningkatkan kerohanian mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mereka menjiwai akhlak junjungan Nabi SAW. Maka mereka suka hadir di dalam majlis perhimpunan Maulid Rasul bersama para alim ulama, kerana di dalam majlis itu mereka akan dapat satu perkara sir, rahsia-rahsia daripada akhlak Nabi SAW, akhlak Muhammadiyah yang sempurna, yang disempurnakan oleh Allah yang Maha Termulia. Maka orang dulu daripada kalangan ulama pun bijak pandai sentiasa membicarakan tentang perkara ni, dan bijak pandai ulama-ulama kita pun sekarang ini turut mengikuti daripada perjalanan itu. وَأُتِيَتْ أُمُّهُ فِي الْمَنَامِ فَقِيلَ لَهَا إِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِسَيِّدِ الْعَالَمِينَ وَخَيْرِ الْبَرِيَّةِ. Ibu Nabi tidur pada waktu malam, Allah Ta'ala takdirkan malaikat datang ke dalam mimpi Nabi, ibu Nabi, dan termasuk bisikan-bisikan yang baik disampaikan kepada ibu Nabi, wahai Aminah, kamu tidak lama lagi bakal melahirkan pemimpin dunia. Kamu tak lama lagi akan melahirkan pemimpin dunia. Maka perkhabaran berita-berita gembira ini disampaikan oleh malaikat kepada ibu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. وَسَمِّيهِ إِذَا وَضَعْتِهِ مُحَمَّدًا لِأَنَّهُ سَتُحْمَدُ عُقْبَاهُ. Maka malaikat ajak ibu Nabi, wahai Aminah, buhlah nama dia, letakkanlah nama anak kamu ni dengan nama Muhammad. Ke depan hari nanti, di satu hari nanti, ia akan menjadi orang yang terpuji. Jadi insya-Allah kita berhenti sat dengan qasidah, saya kita sambung balik. Jadi malam ni pakat berhimpun kawan-kawan saya ni sebab malam lah. Depa pakat main. Ni sik 2 orang, hari nak balik terus. Takut saat lagi tak dan nak balik pukul 12, insya-Allah dan.